akan raka. Dari mana? Tahu dari mana? Yang lain alhamdulillah. Walaupun ada petugas PAS, penyokong PAS, ketua cawangan PAS, tak setuju dengan pemilihan cara pilihan raya. Bimbang nanti ketua kampung orang. Lagi Perak ada yang PAS cawangan tak ada, tiba-tiba nak pilihan raya, pilihan ketua kampung. Kita pun tegas juga. Kita berusaha beralih-alih kita. Dulu kita bantah UMNO pilih ketua kampung dengan tidak mendapat restu rakyat. Bila kita menang, kita ikut cara dia juga. Tak betul. Kita cuba pilihan raya. Kempen lah kamu seminggu. Angkut kamu betul-betul. Alhamdulillah. Mana yang menang tak tanding? Kalau ada pertandingan sampai 6 penjuru, yang menang penyokong PAS, penyokong Partai Keadilan. Di kampung-kampung tradisional orang-orang Melayu. Itu satu. Yang kedua, PBT, ya, berkuasa tempatan. Ahli Majlis Daerah. Selama UMNO memerintah 50 tahun, BM memerintah Perak 50 tahun, semua ahli Majlis Daerah dipilih oleh mereka, dilantik oleh mereka di kalangan ahli-ahli parti. UMNO, MCA, MIC, Gerakan, BPP. Bila kita ambil alih dalam manifesto pilihan raya, 1/3 daripada ahli Majlis Daerah hendaklah dilantik, dipilih dari kalangan NGO, orang perseorangan, profesional, selain daripada ahli-ahli parti. 1/3 itu berapa? 8 orang, tuan-tuan. Ahli Majlis Daerah 24 orang. 8 orang daripadanya dipilih dari kalangan NGO ataupun orang perseorangan. Kita buat sesi temu itu. Zaman BM, semua MCA, semua MSC. Yang independen tak ada, yang bebas tak ada, yang tidak berparti tak ada. Sebab itu mereka bebas melakukan apa saja untuk kepentingan kronik mereka, projek-projek kerajaan yang di bawah kuasa ahli Majlis Daerah diputuskan oleh mereka. Tender dan sebagainya. Dan bila 1/3 ahli Majlis Daerah bukan orang parti, mereka jadi pemantau dalam mesyuarat. Tak sewenang-wenang kita boleh melakukan apa saja untuk kepentingan mereka. Itu lebih adil. Dan semua DO di 9 buah daerah puji rangkaian yang kita buat. Bila mesyuarat, semua boleh cakap. Kadang-kadang walaupun mereka mewakili parti yang memerintah, mereka tak setuju dengan polisi kerajaan, tak setuju dengan apa saja yang kerajaan nak buat, yang pihak pemerintah nak buat, mereka bebas untuk bagi pandangan. Yang ketiga, bantuan per kapita sekolah kemerakyat. Sejak tahun 2002 kita hentikan, kerajaan hentikan. Sengsara seluruh sekolah kemerakyat di seluruh Malaysia. Perak di antara sekolah kemerakyat yang paling banyak, berpuluh-puluh buah jumlahnya. Saya pernah berkhidmat dengan sekolah kemerakyat. Bila tahun 9 saya kalah, saya berkhidmat sekolah kemerakyat selama 5 tahun. Gaji ditawarkan tak banyak, malu sekolah kemerakyat. Tapi mereka dapat bantuan per kapita. Tahun 2002, apabila bantuan per kapita dihentikan, saya terima allowance hampir 1.000, tinggal RM350, tuan-tuan. Gaji dekat 1.000 tinggal RM350, sekolah tak ada duit. Orang jauh kata Ustaz ada makan apa? Terjauh makan tempe, makan tahu, makan tempe, tak ada kenyang. Ya 350 nak buat apa duit tu? Anak ramai, bayar gaji, nak bayar sewa rumah lagi. Minyak lagi guru kita. Tapi orang macam saya tak kisah, saya boleh cari pendapatan lain.
berniaga kecil-kecilan yang lain untuk menambah pendapatan ustaz yang lain. Yang pendapatannya bergantung semata-mata mengganti kemerahan apa yang boleh buat. Nah di kampung udah 40.000 tak larat. Naik kelapa sawit tak larat. Apa yang penting? Mengajar bersih-bersih jadi guru takmir, jadi guru dakwah. Murid yang dulu sekolah saya belajar, sekolah saya mengajar Al-Ulum Asy-Syariah Batu Tumpul, sekolah yang diasaskan oleh almarhum Datuk Tuan Guru Wali Hasan, Bapak Hasan Adli, bekas Timbalan Presiden. Dia ber-800 orang murid pada tahun 99 menjelang 24 bila saya bagi notis berhenti, tinggal 80 orang tuan. Guru daripada 35 orang tinggal 17 orang, semua cabut lagi. Mau Pak hilang kejayaan daripada 800 hampir tinggal 80 orang, bayangkan. Menderita sekolah pemerakyat 45 tahun apabila bantuan per kapita dihentikan oleh Dr. Mahathir. Bila kita kembali, kita kembalikan semula. Mana-mana sekolah yang tak dibantu oleh kerajaan, yang tak jadi SABK, sekolah agama bantuan kerajaan di Perak ni ada lebih kurang 9 sekolah menengah dan 8 sekolah rendah. Kita bagi balik bantuan kapita. Sama macam sekolah-sekolah kerajaan dapat bantuan per kapita. Satu kepala 60 hingga 70 ringgit. Kalau ada sama dapat 4 ringgit setiap hari. Hiduplah kembali sekolah kemerakyat. Bernampak semula sekolah kemerakyat. Tak cukup dengan bantuan yang kita bagi pula tanah 1000 hektar untuk diusahakan tanam sawit dan sebagainya supaya dapat menjana pendapatan. Janji dalam manifesto kembalikan bantuan per kapita. Yang 1000 hektar itu kemudian tanah yang kita bagi. Tapi dijaji oleh orang UMNO Bersatuan Merata Kampung. Kononnya kerajaan Pakatan Rakyat mengutamakan sekolah-sekolah jenis kebahasaan Cina. Sekolah kemerakyat diabaikan. Kononnya Haji Nizam bagi bantuan sekolah kemerakyat 60.000, 30 hingga 60.000 setahun. Memang betul kita bagi. Sebab itu amalan kerajaan BN yang lama-lama. Sekolah-sekolah swasta, sekolah Cina ni yang ada 9 buah sekolah ni masing-masing dapat peruntukan 30 hingga 60.000 setahun. Dalam masa yang sama, sekolah kemerakyat langsung tak dibantu satu sen pun setelah dihentikan bantuan kapita.